benarkan saya untuk ambil bahagian dalam perbahasan terhadap laporan tahunan 2020 yang disediakan oleh Suakam. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Suakam kerana telah menyediakan laporan tentang hak asasi Malaysia ini. Dan sudah pasti ini merupakan satu yang sejajar ya dengan konteks Malaysia Madani ya di mana kita menekankan kepada hak asasi manusia. Dan hari ini saya akan tumpukan kepada satu isu saja yang dibangkitkan dalam laporan ini, iaitu berkaitan dengan kewarganegaraan. Saya merujuk kepada muka surat 31 dalam laporan ini yang mengatakan bahawa walaupun dilahirkan dan menetap di negara ini sepanjang hidup, individu tanpa kewarganegaraan ini berdepan pelbagai cabaran dalam mencapai hak kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, pekerjaan, perumahan, keselamatan sosial, kebebasan bergerak, penlibatan politik dan hak mengundi seperti mana yang dinikmati oleh individu berstatus warga negara. Dan sebahagiannya juga berdepan risiko menjadi mangsa eksploitasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenangnya serta pengusiran. Ya, Timbalan Speaker, kita sokong dan kita boleh sahkan apa yang dilaporkan dalam laporan Suakam ini yang saya tadi sebutkan. Dan inilah sebenarnya yang berlaku di akar umbi. Kami sebagai ahli parlimen, saya percaya ahli-ahli parlimen yang lain juga menghadapi masalah yang sama, iaitu pejabat kita boleh dikatakan, ya, contohnya pejabat saya boleh dikatakan hampir setiap minggu akan terima 2 hingga 3 aduan daripada mereka yang memohon ataupun menghadapi masalah kewarganegaraan ini. Ya. Dan saya ingin berikan beberapa contoh ya, antara kes yang saya terima. Contoh yang pertama, Timbalan Speaker. Ya, namanya panggil Chang Gyok Kim. Tahun ini 78 tahun. Tidak kahwin, tinggal seorang diri. Sekarang hanya mendapat pemaustaudian tetap saja. Ya. Negara asal dalam kad IC merah dia, negara asal ialah Malaysia. Tahun ini 78 tahun. Adik dia sudah meninggal dunia, dia tinggal seorang diri. Sebelum ini dia dapat bantuan kebajikan. Tetapi polisi baru, bantuan kebajikan tidak lagi beri kepada pemaustaudian tetap. Hari ini dia umur dia 78 tahun, tak ada apa-apa pendapatan. Dan nasib baik dia masih boleh berdikari. Dia pergi kerja ya di kedai kopi, dapatlah sedikit bayaran. Dan dia telah pun ya Puan Chan ini telah pun banyak kali buat permohonan tetapi gagal. Ayahnya pada masa itu ambil anak ayah angkat dia, ambil dia, saya percaya, daripada hospital di mana dia ditinggalkan. Sebab ayahnya adalah seorang polis. Waktu tu berkhidmat di Klang. Mungkin ada orang tinggalkan Puan pada ketika itu di hospital, ayah dia angkat balik. Membesarkan dia. Tetapi masalah ini telah menyebabkan dia susah. Jadi ada banyak kes sedemikian yang berlaku. Saya nak beri satu lagi contoh Timbalan Speaker. Puan ini namanya Georginda Kaur. Tinggal di Bandar Ilir. Kahwin, dia orang berasal daripada India. Kahwin dengan warga negara Malaysia. Datang ke Malaysia pada tahun 1981. Semalam baru saja ya menyambut hari jadi ke-70 tahun. Dia dah tinggal di sini begitu lamalah. Anak dia pun sudah besar, berjaya. Seorang anak peguam, lagi seorang pensyarah di universiti. Anak-anak semua warga negara. Tetapi ibu dia bukan warga negara. Pernah buat banyak kali permohonan tetapi ditolak. Ya. Dan dia pernah dapat anugerah sebagai ibu terbaik
yang dianjurkan oleh MIC 10 tahun yang lepas. Jadi ini semua telah menunjukkan bahawa dia sebenarnya dia ada bakti, ya, mempunyai bakti kepada negara ini. Dan bagi dia mungkin secara kesan praktikal tak sebegitu besar sebab dia dah umur 70 tahun. Kalau dia dapat warga negara ini mungkin tak ada impak yang besar. Tetapi kenapa Puan Georginda ini dia masih berusaha kuat nak dapatkan kewarganegaraan? Kenapa? Sebab semangat cintakan Malaysia ini, semangat patriotik dia, dia nakkan dia sebagai seorang rakyat Malaysia. Dia berkeluarga di Malaysia, kawan-kawan dia semua di Malaysia, gaya hidup dia, cara percakapannya, semua macam rakyat Malaysia. Sebab itu dia nak jadi seorang Malaysia. Jadi ini yang berlaku, Timbalan Speaker. Sedangkan kita boleh lihat ada pemain bola daripada negara asing datang ke Malaysia, main untuk 3, 4, 5 tahun, sudah boleh dapat warga negara. Jadi apakah dasar kerajaan kita? Apakah polisi? Jadi dalam hal ini kita harap supaya kita perlu beri peluang yang sama kepada semua yang memohon ini, Datuk Speaker. Dan saya lihat terdapat kelemahan dan juga pelaksanaan dalam isu kewarganegaraan ini. Dan sudah pasti kita sambut baik apa yang telah diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, mengatakan sasaran dia ialah pada akhir tahun ini dia nak proses 10,000 kes permohonan ini. Tetapi kita tahu jumlah kes permohonan lebih daripada 100,000. Dan hari ini dia memang kita puji dia. Dia ada sasaran nak capai 10,000. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Dan kita perhatikan, kita dapati ramai pemohon, mereka mohon sudah 2, 3, 4 kali tak dapat. Kan adalah baik kalau kita ada satu sistem yang baik supaya permohonan pertama kali kita bagi mereka. Supaya mereka tak perlu mohon ulang kali. Jadi 100,000 permohonan itu saya pasti barangkali ada 30 atau 40% adalah permohonan semula. Dan ini sudah pasti menambah kerja yang lebih kepada jabatan-jabatan yang berkenan. Jadi barangkali sudah tiba masanya kita perlu mengkaji semula akta-akta yang sedia ada supaya kita dapat bantu mereka yang ini. Dan kita sebagai ahli parlimen, kita tahu tentang apa yang berlaku di kawasan kita. Dan saya percaya ahli-ahli parlimen lain juga sama. Kitalah sedia membantu kementerian, sedia membantu kerajaan. Kita boleh tolong kena pasti kes-kes demikian. Dan kita boleh turun padang dan kita boleh tanya kepada MPKK, JPKK ataupun ketua kampung ataupun orang di sekeliling mereka yang membuat permohonan untuk kita sahkan. Kita sebagai ahli parlimen kita boleh bantu sahkan tentang kes-kes mereka supaya untuk memudahkan dan mempercepatkan permohonan mereka supaya kita tidak menafikan hak mereka sebagai warga negara Malaysia. Itu yang saya nak cadang kepada kementerian, kepada Menteri Dalam Negeri. Bagaimanakah kementerian nak kita ahli parlimen bantu? Kita sedia untuk membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan akhir kata, Timbalan Speaker, Datuk Timbalan Speaker, bukan saja warga yang mereka yang memohon yang umur tua saja yang hadapi masalah ini. Kita boleh lihat permohonan ini datang daripada semua lapisan. Orang muda juga sama. Dan saya dapat banyak kes orang muda, mereka nak masuk universiti susah. Mereka cerdik pandai, boleh belajar tapi tak ada status warga negara. Tak boleh masuk universiti. Ada yang lebih bertuah dapat masuk ke universiti swasta, sudah tamat pelajaran, dapat keputusan yang baik tetapi tidak akan menghadapi masalah tidak boleh dapat cari kerja sebab mereka bukan warga negara.
Jadi ini merupakan aset-aset kepada negara kita yang harus kita bantu mereka. Dan akhir sekali, ya, Timbalan Speaker, ada satu kes namanya Shankar. Ibu dia orang Malaysia tapi kahwin pergi ke India. Apabila umur dia 4 tahun, ibu dia cerai dengan ayahnya warga negara India. Sudah cerai, mak dia bawa anak Shankar ni balik ke Malaysia. Hari ini dia sudah 40 tahun. Sejak 4 tahun sudah tinggal sini. Hari ini 40 tahun, sudah pohon banyak kali nak jadi warga negara. Tak boleh, tak dapat. Jadi sekarang dia terpaksa, ya, pegawai sini suruh dia balik ke India. Tapi India sana tak terima dia. Jadi mana dia nak pergi? Sedangkan dia sudah tinggal di sini lama. Jadi saya harap, ya, macam kes-kes sedemikian, kita harus bantu mereka. Ya, dengan itu saja perbahasan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Timbalan Speaker. Terima kasih.